Warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Ada nampak tak muka saya? Suara saya jelas tak? Ada kuat tak? Okey, tolong bagi nombor 1 kalau suara saya okey, jelas. Thank you, thank you. Okey. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar anda? Diharapkan didoakan sihat-sihat saja. Sentiasa sihat. Okey, so pagi ni syukur. Yang pertama sekali, 3 kesyukuran saya. Yang pertama sekali, saya nak ucapkan Alhamdulillah, syukur nikmat atas pemberian Allah Ta'ala segalanya di muka bumi ini. Okay, yang keduanya, dapat menjalankan aktiviti hari ini, saya sebagai hos anda, buat kali pertama, menjadi hos anda. Dan yang ketiga, Alhamdulillah juga saya dapat belajar daripada sifu-sifu hebat kita, Amiza, tentang peluang untuk kita berkembang dengan lebih jauh, orang kenal kita lagi, iaitu TikTok. So dekat sini banyak saya belajar. Dan bagi anda yang baru mengenali diri saya, okey, saya nak share sikit. Banyak doa, banyak zikir yang saya share dekat TikTok saya. So nama kalau siapa nak bersahabat di TikTok saya boleh type Haji Lokman Osman @Haji Lokman Forever. Okay, so boleh tengok sampai habis, kemudian like, share, komen. Okay, so mudah-mudahan menjadi manfaat. So banyak doa zikir yang saya share pada anda, mudah-mudahan kita boleh lebih manfaat. Okay, so terima kasih kepada yang join kita hari ini. Saya tak nampak. Okay, boleh. Saya pagi ni saya nak share sikit. Okay, so ini adalah teppanyaki saya pertama. Siapa yang pertama kali baru jumpa saya di teppanyaki, boleh type 2. Boleh type 2. Yang pertama kali ya. Yang dah selalu tak apa, no problem. Okey. Ramai. Ramai. Okey. So thank you. Okey, so hari ni saya nak share sikit, okey, tentang kita punya, okey, kita punya slide. Tak gerak saya punya slide saya ni. Okey. Sikit sebanyak tentang latar belakang saya. Saya merupakan orang yang pertama jumpa Forever Living, yang terus buat Forever Living. Masa saya jumpa tu, sikit sebanyak tentang diri saya. Buat yang pertama kali, saya seorang pesara, masih bekerja dengan kerajaan. So siapa hari ini yang masih bekerja dengan kerajaan lagi, masih bekerja dengan swasta ataupun ada majikan lah, senang cerita, boleh bagi saya 3. Type 3. Saya nak tengok ramai tak? Wah, macam saya dululah. Okey, macam saya dulu, 13 tahun dulu saya masih berkhidmat dengan kerajaan lagi. 13 tahun dulu, masa tu saya dah 23 tahun kerja dengan kerajaan. Okey, dan masa tu juga kehidupan saya sangat susah. Bila saya jumpa Forever, masa tu anak saya ada 7 orang dan saya ada hutang hampir 200,000. Apa yang terjadi pada diri saya? Hari-hari kehidupan saya dengan stres. Dengan stres. So ada siapa hari ni rasa stres? Okey, bagi 4. Siapa ada rasa stres? Tengah kerja lah, terutama orang kerja lah. Yang dah full time Forever tak apa. Ramai juga. Okey, so tahniah pada anda kerana anda telah berjumpa dengan Forever Living, satu platform yang sangat bagus. Okey, tu impian saya ataupun big why saya. Kenapa saya buat Forever? Sebab saya dah bagi tadi. Okey, pertama saya nak bayar hutang. Sebab hutang saya hampir 200,000. Okey, kemudian saya ada cita-cita nak beli rumah. Sebelum ni saya ada beli rumah dengan loan kerajaan, tapi itu bukan rumah impian saya. Kemudian saya nak pakai kereta mewah. Dulu ada pakai kereta bagus sikit daripada orang lain, saya pakai Honda Accord. Orang lain pakai Wajar, Proton,
boleh pakai kereta second lah. Okay, so alhamdulillah saya di Forever Living, saya dapat juga melancong setiap tahun. Okay, dan last sekali bila banyak hutang kena blacklist. So blacklist ni yang tak tahan ni tuan-tuan. Siapa yang ada kena blacklist, macam saya, bagi 5. Saya nak tengok kat sini kuat tak anda punya sengsara, anda punya derita dekat Forever Living dalam kehidupan sekarang. Ramai juga geng saya. Anda tahu tak, blacklist saya sebab saya ada banyak kad kredit. So kad kredit saya berjumlah lebih kurang 50,000. Semua habis pakai. Hebat tak? Hebat Haji Lokman. Kenapa? Hebat, guna duit memang sangat hebat. Tetapi hari ini, cita-cita saya adalah nak bina lebih daripada 100 orang yang ada income 5 angka dan ada di antara mereka yang dalam tempoh 5 tahun buat Forever ada capai income 1 juta. So siapa yang ada niat macam ni, okey, bagi saya 6. Bagi saya 6. Ada siapa-siapa tak nak capai 1 juta dalam tempoh 5 tahun? Kenapa? Sebab di Forever Living tak ada yang mustahil. So yang penting sekali kita jangan takut. Okey, jangan takut. Sebab bila kita buat bisnes kita takut, kita memang ada problem lah. Okey, yang keduanya suka cabaran. Saya suka cabaran. Betul tak? Saya suka cabaran. Siapa yang suka cabaran? Type 7. Kalau anda tak suka cabaran, okey, anda memang tak layak buat Forever. Kenapa? Sebab ini perlu satukan ketahanan. Sebab anda dah dapat income 5 tahun 1 juta bukan senang. Anda kerja kerjaan ke, kerja swasta ke, sampai pencen pun anda tak boleh collect 1 juta. Siapa setuju dengan saya? Type 7. 8. Siapa setuju dengan saya? Kalau tak dapat income besar, macam mana anda nak jadi jutawan? Betul tak? So kalau ada 5 tahun, sekurang-kurang hanya punya pendapatan 1 tahun 200,000. Okey? So inilah yang menyebabkan kita boleh berjaya. Pertama sekali, ada ramai orang takut modal. Tak ada modal. Itu sebenarnya alasan. Sebab saya mula dengan Forever Living, saya tak ada modal. Yang kedua, takut rugi. Bila anda buat bisnes, sebenarnya anda sudah sedia untuk rugi. Tetapi dekat Forever Living, anda takkan rugi. Okey? Yang penting anda ikut sistem. Kemudian penolakan. Memang keluarga, okey, adik-beradik, kawan-kawan rapat kita akan tolak kita. Tapi anda tahan tak dengan cabaran ni? Okey? Kemudian takut sindiran. So sindiran biasalah, terutama segi isteri, suami ataupun keluarga. Okey, rakan-rakan terdapat, sikit cakap je, dia tahu kita buat Forever, dia pun sebut Forever Living. Oh, sakit hati dengar kan? Tapi anda tahan tak cabaran ni? Dan last sekali, takut diri sendiri. Yang ini paling teruk sekali. Okey, ketakutan yang paling teruk sekali adalah takut diri sendiri. So everything hari ni, anda macam mana nak berjaya kalau anda takut pada diri sendiri? Okey, so anda hari ni bila dah duduk dalam bisnes ni, okey, dalam Zoom ni, anda sebenarnya berada dalam bisnes daripada syarikat Forever. Dan saya hari ni suka nyatakan saya memang sebenarnya orang anti MLM, tetapi bila saya jumpa Forever, okey, saya rasa ada satu kelainan yang sangat-sangat istimewa sebab daripada 3 perkara tadi ni. Okey, pertama sekali, Forever dia punya syarikat kukuh. Saya dah tengok everything. Masa saya jumpa, saya diperkenalkan oleh Kak Melo, kakak angkat saya. Tapi yang guide saya di Forever Living adalah Sifu Jeki. Okey, dan actually first Datuk lah. Okey, so Jeki banyak share dengan saya tentang syarikat Forever Living sekarang kukuh, besar, ada satu di seluruh dunia. Okey, ada kat Mekah. Yang ni menarik minat saya. Ada kat Mekah. Okey, dan syarikat ni dah lama. Saya jumpa Forever Living masa tu dia dah 25 tahun. Di 25 tahun di 35 tahun di Malaysia. Jadi saya tengok, okey, Forever ni memang sangat hebat, okey. Dan bila saya tengok demo, sebab produk dia memang tak ada challenge dengan kat luar. Walaupun saya pernah nampak botol ni, tapi ingat-ingat lupalah sebab tak ada orang berani cerita dengan saya sebab saya masa tu saya duduk dalam satu syarikat S. Dodoli. Okey, dan tak ada siapa berani jumpa saya sebab saya memang kuat. Okey, kuat semangat saya. Kalau cakap tu memang lantang, dan kalau dekat Sabak Bernam tu orang tahu masa dulu saya kerja, saya duduk kat Sabak Bernam, ramai orang tahu saya memang leader Shaklee. Saya tercakap. Okey, so apa yang hebat dekat Forever Living adalah segi produk dia. Produk ni memang saya kagum lah bila tengok demo dia. Dan last sekali adalah marketing plan. Yang Forever Living ni ada 3 perkara yang saya sangat-sangat suka.
Sebab apa? Sebab dia tak ada dalam syarikat yang saya pernah join dulu. Jangan gelakkan saya. Saya nampak tu ada yang gelakkan saya. Saya sebenarnya. So, Alhamdulillah, kehidupan saya berubah bila saya nampak peluang dekat Forever Living ni, konsepnya dia tak ada 3 konsep ni. Dia bukan orang tengah, dia tak ada PVBV, dia tak ada point, okay, dan last kali dia tak perlu pairing. So ini satu kelainan yang memang tak ada dalam Forever Living, okay, hanya ada di Forever Living, tak ada dalam syarikat lain, okay. Dan okay, inilah yang menarik minat saya tentang Forever, iaitu ladang aloe vera ditanam sendiri. Dia ada ladang yang luas sendiri, dia ada kilang sendiri, dan saya dibuktikan pada tahun 2014, memang masa tu saya start buat Forever, saya nak pergi ladang aloe vera dekat Forever Living di Dallas. So tahun 2014 saya layak sebagai salah seorang yang untuk melawat ladang dan kilang aloe vera di Forever Living di Dallas. Okay, so satu lagi perkara yang menarik saya, mungkin anda tak pernah jumpa benda ni kan, tapi bila saya mula start Forever Living, yang ini yang JK bagi tahu saya, okay, dia kata, okay, ada satu saja orang di Malaysia, iaitu Sifu Desmond, masa tu belum Datuk lagi, okay, dia adalah orang yang Malaysia yang pertama yang buat tesis mengenai MLM. Sebab apa? Sebab syarikat yang saya pernah join sebelum ni tak ada pun share tentang perkara ni. Saya kata, wah, hebat orang ni. Dan dia duduk dekat Forever Living. Kenapa? Sebab ada kajian tentang 3 perkara tadi tak ada di Forever Living. Semua ada di syarikat lain. Dan Forever Living adalah yang paling best dalam pilihan saya. Okay? Dan inilah orang yang pertama yang saya dikenalkan oleh Sifu, Jackie dan Datuk, iaitu Miriam dengan Selim. So dia ni orang Turki. Masa tu dekat gambar je saya dapat tengok. Okay? Jumpa. Dia ni adalah satu-satu orang Islam, okay, Muslim, yang berjaya dekat Forever Living, ambil check level 2. Kali pertama buat Forever, dapat terus ambil level 2 tahun kedua. Okay, so banyaknya dia punya income dia sebab dia ambil CBM level 2. Dan sekarang di Forever Living ada di seluruh negara-negara di Middle East. Okay, so kita seronok dekat Forever Living, dan saya selalu share dengan kawan-kawan kita bahawa buat Forever ni yang paling istimewa sekali. Okay, kita boleh jumpa semua Muslim daripada seluruh dunia yang ada buat Forever Living. Okay, so bukan di Malaysia saja, malah di seluruh dunia. Dan saya sempat berjumpa dengan diorang ni pada tahun 2013, masa saya layak pergi ke Eagle Manager Retreat. Okay, so memang seronok dekat jumpa diorang sebab tak ada orang Islam yang lain lagi daripada kecuali negara Turki, Selim dengan Mariam ni. Dan memang kami sangat istimewa dapat jumpa setiap tahun dekat Forever Living. Okay, so apa lagi? Inilah pencapaian saya, iaitu Eagle Manager 8 kali berturut 8 kali, chairman bonus 10 kali berturut-turut. Okay, dan saya juga merupakan Rookie of the Year. So inilah menunjukkan hari ini, kalau anda takut cabaran, anda tak terima apa-apa masalah dekat Forever Living, okay, maknanya anda tak buat Forever. Okay, so inilah pencapaian saya sebagai Rookie of the Year. Dan apa yang pernah saya mimpikan ataupun big why saya, nak kereta mewah, okay, nak melancong seluruh dunia, okay, nak ambil cek CBM, okay, saya dah capai. Dan Malaysia, saya adalah salah seorang yang menyumbang CBM di Malaysia, di dunia, dan di BOI Group, okay, sebagai seorang CBM. So kita pegang rekod 2017 hingga 2022, kita merupakan telah melahirkan lebih ramai CBM di dunia. Ini saya memang sangat bangga, dan anda yang buat kali pertama ataupun dah pernah join, saya rasa anda mesti bangga bahawa Malaysia merupakan pencapai CBM yang paling ramai. Bayangkan saya jumpa Sifu tahun 2010, masa tu Sifu hanya ambil level 1 saja. Okay, dan duit Malaysia dalam RM saja. Tapi selepas kita pergi Global Rally tahun 2013, Malaysia going global, okay, Forever Living bayar dalam US dollar. So ini yang sangat-sangat
sangat saya sukalah dekat Forever Living. Okey. So saya rasa anda pun semua mesti suka. Okey. Dan inilah orang kata apa, rekod yang bila kita buat sungguh-sungguh, tak ada apa yang menghalang kita kecuali diri kita sendiri. Nampak tak? Okey. So inilah pencapaian saya. Pada tahun 2022 saya juga telah dipilih sebagai untuk interview The Britishpedia, dan saya juga merupakan Success People in Malaysia dan juga merupakan MDM dalam BOI 933 daripada 28 orang. Saya adalah salah seorang bersama isteri layak sebagai MDM, Million Dollar Mentor. Okey. So dan last kali, okey, nanti saya share last kali nanti. Okey. Inilah pencapaian saya. So sekarang ni, okey, kita nak tengok siapa hari ni nak jemput orang yang pertama, yang pertama untuk share anda punya 3 kesyukuran. Okey, pertama sekali saya nak jemput Kak Asyah Yasin. Dipersilakan. Boleh dengar suara tak? Kak Asyah? Tak dengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. MDM Haji Muhammad Luqman. Saya selalu nampak tapi belum lagi bercakap. Syukur Alhamdulillah, akak ada 3 kesyukuran. Syukur Alhamdulillah 17/9 ni genap akak 4 tahun dalam Forever. Akak bersyukur Alhamdulillah, walaupun banyak cabaran, memang masuk apa-apa MLM memang banyak cabaran. Akak pun dah banyak masuk MLM, tapi tak sama macam Forever. Tu sebab akak sekarang pegang dah 4 tahun dalam Forever. Walaupun banyak cabaran dekat luar, macam-macam kata mulut-mulut piawak ni yang ayat kita. Yelah, kita dah berumur kan, senang nak masuk jarum. Tapi Alhamdulillah, syukur akak masih lagi dalam Forever. Sebab matlamat akak dalam Forever ni banyak. Tapi kata nak cepat makin cepat ataupun secepatnya kita nak dapat apa yang matlamat kita dalam Forever. Segalanya usaha kita dah buat, cuma kita tak ikut je apa yang mentor cakap. Tu je lah akak lah. Sebab yelah masalah kita ni kadang-kadang orang luar yang banyak menjatuhkan kita kan. Jadi kita ni kadang-kadang yelah lemah, wanita ni kan lemah kan. Tapi syukur Alhamdulillah, walau macam mana pun cabaran akak tetap dalam Forever. Walaupun dalam keluarga, permulaan memang dalam keluarga. Banyak cabaran dalam keluarga, macam anak, suami. Tapi akhirnya suami yang bagi semangat akak, jadi akak terus dalam Forever. Walaupun macam mana dia tak bersama dalam Forever, tapi dia bagi semangat akak. Tapi Alhamdulillah lah, akak bersyukur diberi kesihatan yang sihat, akak dengan suami sihat, guna produk-produk aloe vera setiap hari. Kata tak semua, tapi 1-2 tu tetap kita makan. Madu, aloe vera, gel, vitamin C dengan RTC tu memang kita makan. Memang tak tinggal lah. Tapi kita punya kesihatan pun, akak pun Alhamdulillah, abang pun Alhamdulillah, selama ni dia makan ubat, dia pun dah tak makan ubat lagi hospital, cuma buat check up je lah sebab dah berumur kan. Syukur Alhamdulillah, akak dalam dalam Forever ni itulah, kita kena ikut apa kata mentor. Jadi kita kena ubah untuk mencapai apa yang kita nak, yang lebih cepat. Sekarang ni si Bu Miza ada ajar TikTok. Walaupun kita dah berumur, kita jangan mengatakan diri kita ni dah tua. Aku tak boleh lah dekat TikTok pun. Tapi bila akak tengok TikTok, tak kira umur. Jadi kita bagi yang manfaat, bukan kita suka-suka dalam TikTok. Kita bagi manfaat, kita bagi ilmu agama, kita bagi zikir-zikir dan doa-doa. Itu satu-satunya untuk kebaikan semua. Bukannya kita suka-suka. Itu yang jadi kita, orang akan cari kita. Kita nak, kita tak payah keluar, tak payah nak ketuk-ketuk rumah orang, tak payah nak pergi jual di tepi jalan kan. Produk aloe vera ni memang senang. Kalau kita buat betul-betul, kita ikut cara yang betul, memang senang. Orang cari kita. Pagi tadi, ni baru sekejap orang dah cari akak,
nak ubat gigi. Alhamdulillah rezeki. Jadi kita tak payahlah kata nak sibuk-sibuk pergi cari orang apa nak menjaga seperti orang kata kita jual kuih tu kan. Sekarang ni kita senang, memang forever memang senang. Kita ikut aja apa kata mentor. Tu je lah akak, niat akak dalam forever ni satu saja. Niat akak. Akak nak tolong orang sihat, akak nak tolong orang lebih banyak duit, akak nak tolong orang yang tak payah kerja penat-penat. Itulah niat akak. Bekerja penat-penat kita buat meniaga macam-macam pun tak boleh lambat nak dapat kaya kan. Forever ni kita duduk rumah aja. Kita share je, sharing je. Dan kita apa yang kita makan, orang akan tengok kita sihat, orang tengok umur kita. Kak, umur berapa? Sampai orang tak percaya umur akak sekarang 62 tahun. Tapi bukan kita nak mangga lah, tak. Tapi syukur Alhamdulillah. Orang kata, ya ke tak? Alhamdulillah, syukur kan. Jadi orang pun doa kita. Sambil gitu, syukur Alhamdulillah akak pun kesihatan yang lebih baik dan akak terus dalam forever. Akak minta semuanya dalam tabayaki ni buatlah bersungguh-sungguh dan ikutlah kata-kata mentor. Macam akak jugalah, akak kena juga ikut mentor akak, gitu akak. Walaupun sekarang akak dah ada dekat 100 orang akak punya PC VIP akak, tapi sekarang akak seorang-seorang. Tapi tak apa, kita jangan kita cakap seorang-seorang. Kita ada orang lain lagi. Kita ramai lagi. Ramai dekat luar tu. Kita boleh sharing. Kita boleh dapat orang, kita tolong orang. Itu je lah akak dapat sharing pagi ni dan akak nak bersemangat diri akak sendiri, akak terus dalam forever. Walaupun apa terjadi. Akak cakap dengan suami akak buat seterusnya sampai ke hujung nyawa akak selagi akak boleh buat forever ni. Untuk anak-anak, untuk keluarga. Itu je lah untuk diberi kesihatan yang sihat. Dan akak doa semuanya dalam forever ni terus berjaya dan terus buat forever. Jangan pandang ke belakang, terus ke hadapan. InsyaAllah. Itu je lah akak doakan semuanya. Terima kasih dapat memberikan akak berkongsi pada pagi ni. Haji Rokman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Asia kerana sharing pagi ni. So ada satu doa yang anda semua boleh amalkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa anak amalkan doa ni? Sebab kita akan jumpa banyak cabaran, banyak rintangan. Tetapi kita mengaku hanya satu saja. Allah yang satu, Allah berkuasa, makhluk tiada kuasa. So ini yang sangat-sangat bagus, anda boleh amalkan. So terima kasih Kak Asia. Mudah-mudahan doa anda, usaha anda boleh beroleh kejayaan juga. Walaupun lambat, tapi jangan berhenti. Itu yang penting sekali. Okey, so saya nak jemput yang kedua, Carol. Carol, betul tak Carol? Ya, silakan Carol. Morning Sipu. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Morning. Terima kasih Sipu Haji MDM Haji Lokman kerana beri saya peluang untuk sharing pada pagi ini. So, adakah yang tidak kenal saya? Kalau ada yang tidak kenal saya, boleh tolong bagi satu dalam chat yang first time lah. So, first time. So, kesyukuran saya yang pertama, kesihatan yang baik. So, kerana masih ada lagi dalam grup BOI, sebab dengan amalnya produk Forever ni, Kak Carol dan suami semakin sehat. So, berita gembira, satu, suami sekarang, dia kan kena major stroke. Sebelum ni Kak Carol dulu yang kena mild stroke 2019. So, selepas Kak Carol sembuh amal buat clean 9 4 kali, and then Elo8 berulang kali, dan amal produk sehingga hari ini, syukur puji Tuhan sekarang ni semakin sehat dan dapat income pula dan termanager. Lepas itu sekarang ni perubahan suami, minggu lepas dia punya sebelah kanan tangan, sebab suami tidak mau kena urut tapi physio treatment masih on. Sekarang dia punya tangan kanan kan, tangan kanan yang sebelum ni tidak boleh bergerak sudah mula bergerak. So kemarin dia ada fisioterapi, sekarang dia punya thumb lagi pun sudah mula boleh jadi saya sambil belajar dan saya setiap hari sapu alo massage lah. So mana-mana yang ada family yang kena stroke, jangan stop usaha guna alo massage, amal buat clean 9 dengan juga Alo8. Ini penting sebab kita kena bersihkan dalaman juga. Dan yang kedua,
saya juga sangat bersyukur karena di bawah tim BOI dan juga Rich Academy, ilmu tidak putus-putus. Ini otak sampai orang Sabah bilang terkeluar sudah itu ilmu. So dari kita sejak mau belajar atau tidak, mau join atau tidak. So mana-mana downline saya ada yang baru, ada masuk dalam grup ini, jangan berhenti masuk kelas, masuk Teppanyaki, sebab daripada Teppanyaki, daripada sistem dia kita akan dapat ilmu produk, kita akan dapat ilmu testimoni. Sebab bila kita ada ilmu, kadang-kadang ilmu tu sampai orang cakap macam MDM Haji Lokman cakap, orang sindir-sindir kita, forever living, macam mengalahkan dokter. Sebenarnya bukan mengalahkan dokter, tetapi bila kita ada ilmu, kita akan bercakap telus dari dalam dengan pengalaman produk. Kita akan bercakap tuh dari dalam, bukan setakat mau ambil duit orang, mau income, tetapi tiada pulangan untuk orang. Jadi bila kita amal, kita ada ilmu, kita bercakap dengan ikhlas, orang akan percaya. Memang ada rejection, Kak Carol pun banyak rejection, tapi kekuatan saya, walaupun saya belum capai tahap yang tertinggi, tapi saya yakin dengan percaya dalam forever. Bila kita terus berusaha, kita akan capai juga pada satu hari nanti. Dan kesyukuran yang lagi satu, Kak Carol bersyukur karena sebelum ini Kak Carol tidak pandai TikTok, tidak pandai up FB, tidak pandai, tiada knowledge lah yang orang bilang mau susun kata-kata ini tiada. Tapi itulah saya copy paste saja. Copy paste, edit, saya guna dengan cara saya. So my first video yang saya dapat up satu PC last 2 days. Syukur puji Tuhan. So lepas itu dia pun sebenarnya bersemangat. So saya dapat buat retailing disebabkan video saja yang saya takut sebenarnya. Saya bergegar buat balik-balik. Saya buat balik-balikan. Ini macam mana ini? Saya stop lagi, buat lagi, stop lagi, buat lagi. Last kan saya buat. Saya tanya, minta advice mentor, MDM Yusrida dengan CBM Izzati, dengan CBM Zuraida Syihab. Saya minta advice dengan semualah upline kan, macam mana saya punya video ni. Dan bilang up saja, tidak perlu tunggu perfect. So Kak Carol up, sekarang sudah up di TikTok, sudah up di FB, syukur dapat PC. So sekarang saya akan cabar diri buat yang saya tidak pandai, saya akan cabar-cabar buat saja. Tidak perfect pun dapat, saya buat. Itu kesyukuran saya. Lepas tu pagi ini sejak bangun saya ada buat memories orang yang selalu ikut saya di FB story kan. Oke, saya share, ada yang cikgu, ada yang dokter. So kamu ingat, senangkah mau kasih yakinkan dokter? Senangkah mau kasih yakinkan staff nurse? Senangkah mau kasih yakinkan sedangkan saya ini latar belakang saya, orang bilang ketua tukang sapu saja. Tetapi dengan ilmu yang kita ada, so kita akan meyakinkan dengan orang, dan kita perlu amal. Kita tidak boleh tipu. Kita cakap-cakap tapi kita sendiri pun tidak amal. Kita mesti mau masuk dalam mulut itu produk dan serap dalam kita punya darah. Bila kita serap sudah dalam darah dengan izin Tuhan, apa yang kita cerita dengan ikhlas, walaupun ambil masa, orang akan percaya kita. That is my belief. Itulah kepercayaan saya. Dan itulah kesyukuran saya. Dan satu lagi, kamu just imagine, kenapa saya tidak semakin yakin? Suami saya sebelum ini guna tiup, setiap 2 jam kena minum dari hidung. Setiap 2 jam boleh sembuh disebabkan produk aloe vera tanpa ubat. Suami tidak mau pergi hospital. Suami mengelak pergi hospital. Jadi macam mana saya sebagai istri, takkan saya mau biarkan suami saya menderita. So saya usaha. Saya jadi nurse, saya belajar, saya dapatkan ilmu, saya servis suami sebaik mungkin. So syukur puji Tuhan, itulah kesyukuran saya. Dan saya termanager. Tahun pertama dalam Forever, saya punya income sudah capai 60.000. Percaya atau tidak, santai-santai saya di rumah, orang cari kita, sharing saja. Sharing dengan ikhlas dengan diri. Syukur puji Tuhan. Terima kasih kerana beri saya peluang sharing pada pagi ini. Terima kasih MDM Haji Lokman. Saya pernah jumpa satu kali masa event di Sabah. Satu kali.
Tapi saya memang suka ambil semangat-semangat MDM ini, semua macam MDM Jekitan, semua yang lama-lama Sipu, Dato Desmond. Saya memang tidak berhenti tengok video-video orang yang sudah berjaya untuk serap segala ilmu dalam darah saya, untuk saya mau jadi seperti mereka juga, untuk bantu keluarga saya yang susah dan menjadi senang, dan biarlah hidup masa satu hari nanti bila saya tiada di dunia, doa akan ingat saya, sebab jika saya jadi jutawan atau kaya, rezeki yang ada untuk keluarga saya semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Carol kerana sharing anda sangat memberi inspirasi, sebab memang kat Forever Living yang penting sekali kita share kebaikan produk, sebab kita makan produk dan kita boleh share dengan mereka. So tak ada perkataan betul kak, saya cerita betul kak, saya ikhlas. So ikhlas ni tak boleh cakap dengan mulut, sebab pada saya orang yang bercakap ikhlas dengan mulut sebenarnya dia tak jujur. Okay, so yang jujur adalah cerita saja, dan sila cuba. Sebab apa? Sebab kalau tak cuba, kita tak tahu. Okay, so thank you Carol atas you punya sharing. Saya suka you punya testimoni, sangat bagus. Okay, yes, seterusnya kita nak jemput Azrul Aziz. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji Lokman. Thank you. Tak pernah jumpa dapat tengok Tuan, tak pernah jumpa tapi kita selalu nampak Tuan Haji Lokman. Time ada apa ni? Kita punya apa ni macam meeting Zoom dekat Zoom kan? Dekat Kickstart. Alright. Alhamdulillah, it's truly inspiring. Tadi Tuan Lokman ada sebut pernah kerja dekat Sabak Bernam Memang orang sana ke? Ya. Orang sana ke? Ya, mula-mula saya masih di sana. Ya, betul. Oh, okay. Alright. Sebab saya asal orang Sabak Bernam. Okay. Alright. So, pagi ni saya rasa bersyukur sebab dapat bangun pagi-pagi macam bangun yang tenang. Alhamdulillah, kita masih lagi bernafas, kita masih lagi menghirup udara pagi, dapat jalan-jalan dekat reservoir sebelah ni. Dan hi morning MDM Yuslida, dan juga dapat minum aloe vera, dan yang paling penting dapat join Tempayaki. And alhamdulillah, saya hari ini just nak bagi tahu yang saya dah berhenti kerja because saya nak menghambakan diri, mengabdikan diri untuk Forever. Alhamdulillah, because saya rasa Forever sahaja tempat terbaik. Saya boleh develop diri saya boleh develop potential diri saya boleh sharing apa jual knowledge, apa jual skill, and kata orang tu being kita cakap kita cakap build our own leadership. Sebab apa? Sebab saya dah compare banyak. Okay, sepanjang 3 tahun dan sepanjang 2 tahun saya menyepi daripada daripada Forever ni. Saya cakap terus terang, saya banyak research, saya banyak monitor peluang dekat luar sana. Pekerjaan, bisnes, apa jual bisnes. Dan benda-benda tu bila saya compare, saya buat comparison dan saya buat kata differentiation, dia punya privilege and advantage. It's actually totally much different. Kita punya adalah still yang terbaik. Sebab itu saya tak agak-agak, saya hari tu dilanda masalah anxiety, depression yang teruk sangat. What do we call this? Mentally exhausted. Imagine kau kerja buat sales berpuluh ribu tiap-tiap bulan, at the end kau dapat tangtu juga. Kau rasa kau boleh stay ke? Tak boleh. Saya cakap terus terang, saya cakap pada diri sendiri, saya tak boleh stay dan saya rasa saya kena cari peluang lebih besar sebab terlalu banyak tekanan, terlalu banyak toksik, dan saya rasa saya perlukan environment yang chill, yang cool, yang lebih membina, yang lebih kata orang tu power, yang lebih motivated, dan yang lebih kata orang tu orang cakap yang lebih visionary, lebih berwawasan. Ada siapa tu yang main phone ni, tolong off dulu sayang, aku nak bercakap. Dan saya bersyukur juga Sabtu lepas saya dapat bertemu dengan leader-leader hebat iaitu MDM Yuslida, MDM Jackie, Kak Zuraida, saya jumpa Izzati yang saya rasa macam selama ni saya tengok, wow, dia ni kecil-kecil cili padi. Rupa-rupanya dia ni la ilaha illallah. Baru saya faham sekarang kita punya konsep trust the process, and I would understand this process, dan baru saya tahu saya je yang tak sabar kadang-kadang. Aku je kadang-kadang aku ni cepat-cepat sentap gitu, dan banyak kena lempang. Sifu Jackie pun bila kita ada macam personal talk dengan dia, and saya rasa he is a good mentor untuk saya
untuk saya develop diri saya, untuk saya challenge diri saya. MBM Yusdaju dia banyak bagi kata-kata semangat. Izzati juga banyak inspiring saya, macam dibuka mata. Oh, selamanya kena macam ni, macam tu, macam kena follow betul-betul apa mentor cakap. Dan saya juga nak berterima kasih kepada mentor saya juga, Kak Laila Niza, yang tak pernah jemu-jemu daripada dulu sampai sekarang. Daripada saya mula join Forever Living ni tahun 2017 sampai hari ini, dia tak pernah jemu, tak pernah berhenti untuk sharing kebaikan, sharing kata orang tu kata-kata semangat, inspiration. Dan saya sendiri tengok perjalanan dia hari-hari. Ya Allah, ya Tuhan, bayangkan dia orang yang orang panggil dah veteran. Kita tak nak cakap dah tua kan, kita kat dalam Forever ni kita semua sentiasa muda kan, walaupun saya pun dah tua. Kita rasa macam, wow, gigihnya dia, pagi-pagi boleh pergi hantar, buat delivery ke sana, ke sini. Masya Allah, bila tengok result dia tu, subhanallah, saya rasa macam aku kena jadi macam dia. Dan satu hari tak mustahil, aku pun akan jadi macam dia juga. I will be a good example for everyone untuk kita punya upcoming FBO yang tak lama lagi. Kita boleh yakin, saya boleh yakin, saya cakap terus terang, budak-budak lulusan university, after they graduate, after they boring with their job, for sure, within 5 years time, they will be come back and they will be reaching us. Sekarang ni, saya cakap, hari-hari saya dalam proses menabur baja untuk menyuburkan tanah. Saya nak kembur tanah, menabur baja. Sebab apa? Bila kita pas kita punya beacon, kita punya link mengenai diri kita, okay, melalui Business Forever ni, orang akan cari kita balik. Aku main sebat aja, aku main letak aja aku punya kata orang tu beacon link tree tu dekat komen tu. Tiba-tiba ada orang tanya, produk ni bagus ke? Produk ni okey ke? Nanti ada masa nanti boleh call saya tapi lepas tu bila call senyap-senyap dia cakap nanti dulu. Tapi tak apa, sebab saya yakin orang tu akan datang balik. Sebab apa yang kita perlukan adalah self confidence, trust the process, and kita percaya bahawa rezeki tu memang tak pernah salah alamat. Alhamdulillah. Doakan saya berjaya daripada upgrade diri saya daripada supervisor pergi ke manager tak lama lagi. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Okay, I love to share with everyone. Thank you Azrul. Tahniah. So sebenarnya anda dalam platform yang betul. Okay, sebab saya dulu kerja kerajaan yang saya cakap tadi. So masa saya 23 tahun sebenarnya rasa macam rugi sebab saya kalau saya biarkan saya akan rasa rugi sebab bila kita bekerja, okay, kita bekerja untuk orang. Mungkin berapa banyak, beratus ribu ke, mungkin berjuta still you atau you punya team, tapi yang dibayar sebab nama pun makan gaji kan, sebab itu anda digaji suka hati dia lah, betul tak? Dan kita punya income dia akan limit, sampai satu masa dia akan limit. That's why hari ni kenapa saya pilih Forever sebagai part time dulu. Bila saya punya income dalam 7 bulan dah capai 5 angka, apa yang anda boleh fikir? Anda boleh fikir nak berhenti. Okay, so tak ada halangan hari ni, okay, sebab dunia sangat luas. Dulu saya cuma buat offline, tapi sekarang dunia dah berubah, kita dah jadi rata, so kita boleh gunakan platform Forever untuk buat full time. Tak ada halangan sebab kita hari-hari boleh jumpa orang, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang daripada media sosial yang kita gunakan. Okay, so tahniah Azrul. So kita minta hari ni Azrul dipermudahkan cara untuk melakukan Business Forever lebih efektif. So, tahniah. Okay, so next kita nak jemput Encik Rahim. Rahim, Gani, silakan. Encik Rahim, ada? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati dan kasihi MBM Lokman. Salam perkenalan dari saya sebagai orang barulah, jadi saya punya sharing kesyukuran ni nampaknya berbeza sikitlah daripada orang lain sebab ini sharing orang baru join. Jadi tak bolehlah nak cakap sangat lebih-lebih ini tentang memang patut, memang Forever Living sudah banyak kelebihan, sudah banyak kecemerlang dah dicapai. Jadi saya tak bolehlah nak bercakap lebih mengenai perkara itu. Saya lebih tumpu kepada kenapa saya rasa bersyukur. Kenapa saya rasa bersyukur
Dengar Tuan Haji suara saya? Dengar. Kenapa saya rasa bersyukur dapat join Forever Living. Dan jadi saya baru saja join, iaitu minggu lepas, 5 bulan September. Jadi baru seminggu lebih lah. Jadi antara kesyukuran yang saya boleh sharing ialah saya tengok slide daripada MDM Yuslida, bolehlah sebagai panduan. Yang pertama, bersyukur tu bila kita dah dapat jumpa Forever Living. Tu bersyukur. Kena bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin rahmatnya saya dah diperkenalkan nama Forever ni pun baru saya jumpa. Dah selama duduk di Malaysia, kemudian dapat pergi buat haji yang baru lepas. Saya dengan Forever ni di sana Mekah. Bila saya jumpa jemaah haji yang bercerita tentang kelebihan produk Forever. Sebab dia ada mengidap penyakit kencing manis, diabetes. Jadi dia kata madu Forever ni bagus. Jadi saya dengar, apa nama syarikat dia? Forever. Forever lah. Jadi kemudian yang itu pertama kali saya dengar. Jadi dan bila saya balik ke Malaysia, saya kena sakit kaki, sendi saya sendi saraf kaki saya sakit, dan saya pun berusaha lah mencari produk yang sesuai dan patut saya ambil untuk melegakan kesakitan kaki saya lah, terutama lutut dengan di bahagian buku lahar dia ada bengkak apa semua, ada campur-campur lah banyak. Mungkin ada arthritis lah, bukan orang perubatan, mungkin ada arthritis lah, ada gout lah, semua sekali bercampur-campur. Jadi pada saya lah pendekatan yang bagus lah, bukan kita ambil painkiller lah. Jadi kita ambil produk dan kita berubat menggunakan nutrisi ni lebih bagus. Bagus kepada kesihatan kita lah. Jadi saya cubalah mendapatkan info yang lebih lagi mengenai Forever ni, dan saya telah dapat dapat jumpa info-info ni daripada FB antara leader-leader yang menggunakan FB lah sebagai untuk menyebarkan info berkaitan dengan Forever Living, dan begitu seperti yang dilakukan oleh syarikat-syarikat lain lah. Jadi dari itu saya pun mendapatkan sebab saya daripada Seremban, dan banyak leader yang saya jumpa dan rujuk FB dia tu di Johor lah. Sebab saya dikenalkan FB ni daripada kawan saya, jemaah haji juga, iaitu Tuan Haji Mazlan, tapi dia orang Penang. Dia tanya saya orang Johor. Saya kata Johor, tapi saya mengidap di Seremban. Jadi dia bagi leader yang tak perlu saya sebutlah. Dia tinggal di Johor. Jadi saya nak cari leader Forever di Seremban. Sebab nanti senang saya berusaha susun sekali. Dan dengan itu saya pun dapatlah berjumpa dengan leader saya yang upline saya sekarang ni, iaitu Puan Nuraini Abdul Aziz. Dan saya dapat maklumat mengenai Puan Nuraini ni daripada flyers yang dia pernah bagi pada saya. Kebetulan saya cari-cari di simpanan saya jumpa flyers dia ni. Dan kemudian saya pun kontak dia, Puan Nuraini, dan saya kata saya nak jumpa. Jadi maknanya saya ni kes saya ni berbeza sikit lah daripada kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan lain leader jumpa dengan prospek, tapi saya pergi cari saya pergi cari leader. Jadi saya pun dapat jumpa dengan dia, dan kemudian dalam perjumpaan tu, sebab kita dah ada info yang kita dapat sendiri kan, dan ditambah lagi dengan dengan
dengan apa tu yang ditunjukkan oleh leader saya tu Puan Ani tentang apa tu bagaimana aloe vera ni bagus bagus untuk terutamanya dari segi untuk nak menyucikan perut kita, usus kita kan. Dan di situlah maknanya apa ni saya dapat tengok yang apa produk-produk daripada Forever ni kena melalui tiga keadaan lah, tiga tindakan. Iaitu yang pertama kena detox dulu, kemudian nutrisi, dan kemudian baru imunisasi, barulah lengkap dia punya tu. Itu pun saya bersyukur jugalah kerana daripada info ni maka saya dapat tahu yang apa ni Forever juga ada produk yang saya cari dan beza dengan syarikat-syarikat yang lain lah. Ya. Okey, Cik Rahim. So memang kita kena guna lebih banyak produk-produk Forever Living. Yang kalau kita tak pernah cuba, kita kena cuba sebab di keliling kita rumah semua boleh guna produk Forever Living. So lebih mudah untuk kita sharing. So Cik Rahim, terima kasih banyak-banyak atas sharing pagi ni. Kali pertama pun dah boleh cakap dalam 10 minit. Kalau jadi leader ni insya-Allah lah. Setengah jam tak ada masalah tu tak? Okey. So kita jemput sharing yang seterusnya Encik Azlini Sulaiman. Puan. Ya, silakan. Puan Azlini. Okey, terima kasih. Kejap Okey, Assalamualaikum. Terima kasih MDM Haji Lokman bagi peluang untuk Kak Ni bercakap pada pagi ini. Boleh dengar kan? Okey, Alhamdulillah Kak Ni nak share 3 kesyukuran. Yang pertama, syukur kerana jodoh Kak Ni dekat Forever. Kan 14 tahun journey dalam buat bisnes. Kak Ni dah buat macam-macam MLM juga, macam tu Haji Lokman juga. Kak Ni dah buat business trading juga. Kak Ni dah buat juga bisnes makanan. Kan macam-macam dah buat. Pusat tuition pun Kak Ni dah buka sebab Kak Ni adalah ex cikgu, kan full time business sebab memang nak resign cikgu sebab nak full time dalam business MLM. Alhamdulillah, dan Kak Ni sangat yakin dan percaya MLM ni dia boleh bagi income yang sangat luar biasa untuk kita. Tapi bergantung kepada komitmen dan effort yang kita sanggup bagi. Lagi tinggi komitmen kita boleh bagi, lagi tinggi income yang kita boleh nikmati. Kan. Yang keduanya, Kak Ni bersyukur sebab ada mentor yang sudi tunjuk ajar Kak Ni. Sebab dalam apa-apa sahaja kerjaya, kalau kita nak berjaya, kita kena ada mentor. Dan kita wajib ada 3S. Sanggup belajar, sanggup diajar, dan sanggup mengajar. 3S ni wajib, terutama untuk orang yang buat business networking MLM. Kalau kita tak sanggup belajar, kita tak boleh nak upgrade diri kita. Kalau kita sanggup belajar, tapi tak sanggup pula dia ajar, upline dan mentor nak tegur pun tak boleh. Asyik sentak sepanjang masa pun kita tak boleh nak jadi orang yang berjaya. Kan sebab asyik terasa hati, sentak tak tentu pasal. Okey, kena sanggup diajar. Dan bila kita dah pandai, kita dah mahir, contoh macam sekarang ni kan teknik online banyak kita guna kan. Dulu tak pandai buat video kan. Kita ni rasanya Tuan Haji Lokman memang zaman offline kan. Benda-benda online ni memang ya Allah asing sangatlah untuk kita. Tapi kita sanggup belajar dengan orang yang lagi muda kan. Orang yang lagi baru dalam bisnes. Tapi kita sanggup belajar dan bila kita dah pandai, kita ajar kita punya anak-anak tim supaya mereka pun macam kita. Dan kelebihan orang yang dulu buat offline, sekarang nak buat online, kita lebih mudah faham bila kita ada dapat business partner yang berusia 50-an, 60-an kan. Dia susah sangat nak menerima ilmu baru ni. Kita boleh faham apa yang mengganggu dia punya subconscious dia. Apa yang mengganggu kepala otak dia yang menyebabkan dia susahnya nak move on untuk belajar ilmu online. Sebab kita pun dalam situasi yang sama. Daripada offline nak pergi online punya teknik agak tidak senang tetapi berbaloi. Berbaloi. Kenapa Kak Ni kata berbaloi? Sanggup lagi ke nak pergi ketuk-ketuk pintu rumah orang? Sanggup lagi ke balik pukul 2-3 pagi?
sanggup lagi ke nak pergi macam Kak Ni dulu, style Kak Ni buat bisnes, buat seminar kan, buka booth, buka gerai kan. Kalau yang muda-muda okey silakan, sebab itu boleh dapat banyak database. Tapi untuk Kak Ni yang umur dah dekat 50, Kak Ni dah tak sanggup. Kan Kak Ni dah surrender untuk buat benda-benda tu semua. Jadi Kak Ni sangat bersyukur Kak Ni dapat mentor yang boleh ajar Kak Ni duduk je lah dekat rumah. Kan duduk je buat kat rumah. Buat dekat online dekat rumah je. Duduk rumah orang datang cari kita. Tu yang special. InsyaAllah nanti dekat BO International ni semua orang duduk kat rumah ni. Tak pergi mana, duduk kat rumah orang datang cari. Kan? Okey, dan yang ketiganya Kak Ni syukur sebab bila kita ada mentor, kan kita belajar, kita sanggup diajar dan kita sanggup mengajar pula downline kita supaya dia pandai macam kita. Kita Allah izin, kan Allah bagi kita keizinan, kekuatan belajar terus bertindak, belajar terus bertindak. Ada orang dia belajar tapi tak bertindak pakai sudah. Tunggulah Kak, saya belum mahir. Tunggulah Kak, saya nak perfect dulu edit video ni. Perfect tu takkan datang dan takkan jadi kalau kita tak pergi buat. Bila kita pergi buat, kita akan baiki, kita akan upgrade kita punya skill on the road. Kan Kak Ni dapat peluang untuk sembang dengan Sifu hari Isnin, 2 hari lepas kan. Sifu tanya kami, masa kami jumpa Sifu tu, Sifu tanya kami satu soalan. Kan Kak Ni nak share kat sini. Soalan yang Sifu tanya, kalau you menembak, you shoot dulu ke you aim dulu? Kami masa jumpa Sifu tu, Kak Miza, Lila, Kak Lila, MDM Cikgu Ayu dan seorang downline Kak Ni daripada Kota Baru, Kelantan. Kan Sifu tanya, kalau diberi peluang menembak, you shoot dulu atau you aim dulu? Kan masing-masing dalam ni ada berapa orang? Ada orang 283 manusia ajaib pagi ni. Kan cuba fikir, kita aim dulu ke kita tembak dulu? Kalau jawapan kita aim dulu, kan maksudnya lama sangat kita fikir. Nanti dululah nak tengok kan. Sebenarnya bila kita menembak dan qadarullah Kak Ni isteri tentera. Jadi Kak Ni memang dah masuk pertandingan menembak. So Kak Ni tahu macam mana nak menembak. Bila kita nak menembak, untuk first shoot kita kena tembak dulu dan baru kita aim. Tembak dulu dan baru kita tahu sasaran kita tu dia tersasar banyak mana daripada yang sepatutnya yang tengah-tengah. Barulah yang kedua tu kita boleh aim dengan tepat mana tembakan yang kita nak shoot. So jangan aim lama sangat. Dah, mentor dah ajar. Semalam MDM Yuslida dah bagi full force dah. Kan? Sampai terjerit-jerit dah Yus bagi. Nak bagi full force-nya ilmu dekat kita semua dekat BO International. 500 orang semalam masuk kan. Kan? Cuba tanya Yus, tak sakit ke tekak dia? Sakit. Tapi sebab dia semangat nak memandaikan orang. Sebab tu rezeki dia melimpah ruah. Jadi Yus dah bagi habis-habis dah. Haji Luqman hari ni pun dah bagi macam-macam dah ilmu dekat kita. Siap dengan doa lagi. Kan? Tak boleh buat lagi kau doa lah banyak-banyak. Kan degil ke tegak sangat kan. Doa pula. Punyalah kita punya mentor-mentor dekat BO International ni nak bagi kita jadi macam dia orang. Kita nak dapat orang kat mana yang macam ni? Tak minta bayaran, tak minta iuran, tak minta apa pun daripada kita. Bagi ilmu suruh buat. Tapi kita pula aim lama sangat. Nantilah dulu nak tengok sesuai ke tak sesuai, jadi ke tak jadi. Kalau jadi ke tak jadi, jawapan dia memang tak jadi. So kena fikir jadi je. Kena fikir berjaya je. Kena fikir kaya je. InsyaAllah kita akan kaya. So rasanya tu saja sharing Kak Ni pada pagi ini. 3 kesyukuran. Terima kasih Haji Luqman kerana bagi Kak Ni peluang untuk cakap pada pagi ini. Dan kita sama-sama doakan supaya semua orang dalam BO International ni yang mana kuat berusaha supaya Allah bagi kita kekuatan. Allah yang aziz, yang qawi, yang matin bagi kita kekuatan untuk terus bertindak dengan ilmu yang apa yang kita mentor kita dah bagi pada kita dan tindakan kita itu menghasilkan result yang luar biasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Cikgu Azlini. Biasanya kalau cikgu tu dia berhenti ke, dia bersara, kita panggil cikgu jugalah. Saya, orang tua saya guru So sampai dia habis pun orang panggil dia cikgu juga. Kalau dia ustaz lah, panggil ustaz. So terima kasih atas sharing daripada Puan Azlini. Memang sangat tertarik sebab saya mula dengan Forever Living dulu dengan cara offline. Okey, apa bezanya orang sekarang dengan orang dulu?
Orang lama dengan orang sekarang buat MLM forever lah. Sebab dulu saya jumpa orang, saya tak akan hukum orang, saya akan terus jumpa, buat appointment jumpa and then terus minta 15 minit tunjuk demo, lepas tu terus close. So sekarang ni memang ada macam-macam teknik cara yang kita nak tarik orang, TikTok lah, Facebook lah, kita ada cara Twitter, whatever, Telegram. So macam-macam cara yang kita ada. Okay, tapi yang penting sekali kita close. Okay, so ini sebenarnya matlamat dekat Forever Living, sharing. Sebab saya masa kerja dulu, saya pun tak bagi alasan untuk kita berjaya dekat Forever Living. Saya nak cerita saya sikit. Sebab satu hari kalau anda yang sedang bekerja, cuba buat target, satu hari mesti nak bercakap dengan 3 orang. Sebab formula dia senang saja. Dalam tempoh 1 bulan kita buat Forever Living, okay, kalau satu hari kita boleh jumpa 3 orang, maknanya 3 kali 3, kita ada 90 orang. Bayangkanlah dengan cara mudah, kita ambil 10% saja, bermakna 10% ada 90 orang, ada 9 orang yang akan jadi VIP bawah kita. So takkan tak boleh, betul tak? Tapi berapa orang yang kita perlu jumpa setiap hari untuk sharing Forever Living, dan bila kita ambil dalam tempoh 10 bulan, kalau 90 kali 10, dekat 10 bulan itu dah ada 900 orang. Pernah terfikir tak? 900 orang yang kita jumpa tadi ni, okay, tu kalau kita jumpa lah, kalau kita Facebook, kalau kita TikTok, lagi ramai lah. Jadi inilah teknik yang kita, macam mana orang nak kenal kita, sebab kita kena jumpa orang, kita kena share dengan orang macam Azrul tadi cakap. Okay, so terima kasih cikgu kerana sharing. Okay, kita last kali kita minta siapa last kali? Okay, Shikin Din. Okay, sebelum kita tutup, kita minta sharing. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Ni saya first time dalam Teppanyaki. Ada rasa macam-macam rasa, ada bas semua ada. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kesyukuran saya. Berita baik saya semalam, saya dapat surat daripada Sumbangsi yang maklum saya boleh permohonan saya buka akaun bank dah berjaya, diluluskan. Syukur sangat-sangat sebab selama 2 bulan saya tunggu surat insolvensi tu. Sebab kalau tak ada akaun bank, kita tak boleh nak dapatkan bonus kan, masuk akaun. Bila kita buat insentif bonus, kita tak boleh masuk bank kan. So saya berusaha dengan macam-macam dokumen yang insolvensi nak. Saya dapatkan juga dengan bantuan saya punya upline dan customer service Forever bagi kerjasama yang sangat baik. Alhamdulillah. Dan yang kesyukuran saya kedua, saya sangat-sangat bersyukur pada Allah kerana saya dapat seorang upline yang sangat sabar dengan perangai saya, iaitu Azlini Sulaiman. Dan saya dapat rasa apa yang dicakap tadi itu adalah saya. Saya seorang yang sangat tak boleh dengan cakap. Macam sebelum ni saya pernah bekerja 14 tahun sebagai kerani di syarikat swasta, 8 tahun sebagai ejen prudential dan pernah capai peringkat tertinggi Star Club pada 2012 dan menjadi suri rumah akhirnya sebagai domestic manager lah kan. Saya tak anggap saya suri rumah, saya cakap saya domestic manager selama 7 tahun selepas diberhentikan oleh Prudential lah. Sebab Prudential ni, insurans ni, dia persentasih kita adalah nyawa kita. Maknanya jika orang yang beli insurans you tu, insurans tercover you tu tak cukup 88% daripada jumlah polisi, kita akan diterminate. Macam saya itu bukanlah teruk sangat kan, saya 77%, tapi disebabkan manager saya tak nak buat appeal, saya diberhentikan. Selama 8 tahun saya sebagai ejen, macam-macam pengalaman lah kan. Kita jadi doktor insurans selamanya. Macam-macam claim saya dah buat, macam-macam orang saya dah tolong. Saya redha lah lepas saya diberhentikan tu. Saya kahwin.
dan saya dapat baby. Saya rasa itu adalah Allah balas, Allah ganti. Masa tu saya rasa sangat-sangat sedih sebab last commission saya adalah 3,000. Paling tinggi saya pernah dapat 7,000 selama 8 tahun tu lah. So 3,000 lebih macam tu je manager saya ambil. Kan? Cuba bayangkan, sedih tak? 3,000 hilang sekali mata macam tu. Sebab presentasi. So ejen insurance ni dia kena jaga presentasi. Saya macam-macam jugalah buat bisnes MLM kan. Tapi semua tak berjaya sebab saya rasa saya tak jumpa lagi mentor yang boleh buat saya betul-betul boleh macam dapat income yang hit. Saya berdoa daripada saya diberhentikan kerja tu. Sampai sekarang saya doa saya dah dimakbulkan Allah. Sebab saya jumpa Azli ni dalam Facebook je. Saya jumpa Azli dalam Facebook. Dia beritahu lepas tu saya mesej dia. Dia beritahu dia kenalkan saya. Kita buat bisnes online. Duduk rumah orang cari kita. Nak cepat kaya. Lepas tu dia kenalkan saya dengan mentor nama Hamizah Hamdan kan. Lagi semangat saya nak join. Sampai saya, orang kata, tak kira lah saya bergaduh dengan suami saya masa tu kan. Saya dah pinjam duit dia jadi VIP kan. Sampai saya cakap suami saya janji 4 bulan. Sebab 4 bulan saya akan ganti balik 1,500 dia kan, VIP. 1,600 lah kan. Masa tu 1,000. Saya jadi VIP baru 2 bulan. Bulan Jun hari tu. Jadi saya rasa paling saya rasa sangat gembira lah. Isnin baru ni saya dapat berjumpa dengan mentor saya tu secara live. Dia datang Kuantan ajar kami kelas offline. Dapat jumpa Sifu Hamizah Hamdan, dapat jumpa Lila secara offline. Sebab sebelum ni kami belajar secara tutorial online je. Jadi saya sangat-sangat bersyukur. Sebenarnya saya memang takut sekali buat video macam Kak Carol. Saya takut salah. Tapi Azli ni memang sabar dengan saya. Sampai saya kata saya tak nak buat lah. Sampai saya take a break dekat sebulan juga lah. Saya buat tak jadi. Saya tengok saya buat video tu tak jadi kan. Take a break lah last. Dah drag masa dekat 2 bulan. Baru ni masa saya join kelas offline dengan Hamizah tu, kawan sebelah saya sama dengan saya, VIP, dia dah dapat income 1,000 lebih. Saya kata ini tak boleh jadi ni. Dia sama dengan macam saya lah, saya rumah. Jadi dia kata tak boleh jadi ni. Saya kena gerak lah. Saya kena bangkit lah. Saya kena push diri saya, paksa diri saya. Jadi itu je lah 3 kesyukuran saya untuk saya share hari ni. Terima kasih MDM. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Puan Azlini Puan Azli Asyikin kerana walaupun first time, tapi anda dah boleh bercakap dengan audience. So sangat baguslah. Itu satu perkembangan yang baik. So keep on, setiap hari kita mesti nak join kita punya Zoom Teppanyaki. So terima kasih banyak-banyak. Saya nak share sikit tentang diri saya sikit sebelum saya jumpa Forever. Saya memang dah lulus peperiksaan untuk buat satu insurans. Tak payah sebutlah insurans apa. Dan bila saya jumpa Forever, bila saya dah makan produk, bila saya nak mulakan insurans, saya tak jadi. Dan saya pilih Forever Living. Kenapa? Sebab daripada dulu saya start dengan marketing plan ni, dengan MLM ni, saya melibatkan diri dengan produk kesihatan. Tetapi memang saya dah tak boleh tahan bila jumpa Forever, jumpa Aloe Vera, jumpa Arctic Sea, satu produk yang memang pertama sekali sunnah, yang kedua satu produk yang boleh ditunjukkan demo, akan kesan fungsi produk tadi ni. So jangan pandang belakang lagi, saya dengan Forever Living. Kenapa? Sebab kalau anda hari ni kata 2 bulan, anda rasa macam tak nak buat sebab anak tak mula. Tapi bila saya jumpa Forever, saya terus mula je. Saya terus start jumpa orang. Saya mula-mula belajar dengan Sifu, Jackie, nak belajar cari orang, jumpa demo je. Saya pun tak kenal sangat, bukan kawan-kawan saya sebab saya duduk kat KL masa tu. Siapa yang saya jumpa, saya ambil nombor telefon and then buat appointment, jumpa saja. Alhamdulillah, balik kampung, saya mula start buat Forever Living. Di Sabak Benam tadi, saya jumpa orang, saya buat demo. Jumpa orang, buat demo.
Tapi memang selagi orang tak tengok demo kita, memang mereka tak tahu nak cari produk apa. Tapi bila dah buat demo, mereka akan buat satu pilihan. So jangan berhenti cakap dengan orang, never stop. So teruskan sharing anda. InsyaAllah ada satu kelebihan. So saya punya Fana sampai sini saja. So mudah-mudahan untuk yang belum berpeluang untuk sharing pada minggu ini, so minggu depan ada lagi hari Senin Teppanyaki. InsyaAllah kita bersama dengan host yang lain. Anda boleh sharing, cepat-cepat angkat tangan. So sebelum akhir sekali, saya nak share juga slide yang last sekali. Nak buat sikit announcement. So siapa dah dapat link untuk join kita punya fourth quarter kickstart. So dalam ni kita jemput ada 12 orang penceramah yang hebat dan kebanyakannya MDM, yang akan sharing bagaimana kita nak strong dan win dekat Forever Living. So ini adalah penggal yang terakhir yang kita rasa kita kena lari laju-laju, buat kuat-kuat, terlajak pun tak apa, janji kita buat laju. So mudah-mudahan anda boleh beroleh daripada ilmu daripada sharing daripada 12 orang mentor ini untuk berjaya dekat Forever Living. So kita ada lebih kurang dalam 5 bulan lagi untuk kita all out. So dapatkan link, dalam tu dah ada yang bagi link tu. Sila copy and paste dan daftar cepat-cepat diri anda. Mudah-mudahan dengan ilmu sehari ni, ada yang boleh capai manager, ada yang boleh capai CBM, dan macam-macam lagi anda boleh capai dengan ilmu yang mereka akan share nanti. So dan last sekali sebelum saya nak buat satu cerita. Ceritalah sebab ramai orang ada sikit kisah motivasi. Saya nak buat sharing sikit. Mana tak gerak saya punya slide ni? Tak apa. Yang penting sekali cerita saya. Cerita saya tu penting. Pertama sekali, cerita ni memang satu motivasi lah bagi saya sebab dah lama cerita ni. Tapi hari ni saya cuba cerita yang terbaik lah. Ada seekor, ada seorang petani. Ada seorang petani. Kerja dia memang setiap hari untuk pergi ke ladang dia untuk bercucuk tanam. Pada satu hari, dia balik, perjalanan balik tu dia jumpa sebiji telur. Tajuk saya tak nak cerita lah, tapi sebenarnya anda akan tahu motivasi cerita ni. Dia jumpa sebiji telur dan telur ni lebih kecil daripada telur ayam. Dalam perjalanan dia bawa balik dan dia fikir dia nak goreng ke ataupun dia nak netaskan. Sebab di rumah dia tinggi, di bawah rumah dia ada seekor ibu ayam yang sedang mengeramkan telur, ada 10 biji telur. Dan dia fikir lagi, duduk bawah rumah tu, dah sampai rumah dia pun fikir nak ram, nak goreng, nak ram, nak goreng. So akhirnya dia kata tak apalah, kalau aku goreng habis cerita. Tapi kalau aku simpan bawah perut ayam ni, mungkin dia akan jadi ayam yang boleh membiakkan lebih banyak ayam. Dan dia letak bawah ibu ayam tadi bersama 10 biji telur ayam yang original. Dan dia tunggu setiap hari tunggu. Pada hari yang ke-15, telur yang 10 biji ni menetas dulu. Sebab dia ayam ni dia nak menetas kena heramkan 21 hari. Dan bertunggu lebih kurang 5 hari lagi baru menetas pula telur yang kecil tadi yang dijumpa dekat jalan tadi. Tapi warnanya lain sikit. Warna bulu dia warna apa? Warna hitam. Dan kalau anak ayam tadi menetas, dia akan bunyi cip 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 cip. Tapi bila keluar menetas yang warna hitam ni, bunyinya So ada beza tak? Tapi sebagai seekor ibu ayam, dia tak kira apa saja yang dia teramkan, ibu nitik ke, ibu angsa ke, kalau anak tu menetas, dia akan jaga semua. Dan dia akan bawa anak-anak tadi ni untuk pergi ke tanah, dan untuk cari makanlah seharian. Dan dalam masa pembesaran ayam tadi ni, ada sepasang gagak
yang suka duduk dekat rumah orang ni. Maksudnya dihinggap di dahan dan dia selalu parti. Kod-kod ada lebihan makanan yang sepah-sepah dekat jalan tu, okey, itu rezeki dia. Dan tiba-tiba dia ternampak seekor ibu dengan 11 orang 11 ekor anak ayam tadi ni, okey. Dia nampak ada satu ekor yang warna hitam. Okey. Dan dia kata, dengan pasangan dia kata, bang, tengok ada satu ekor yang warna hitam. Itu bukan anak ayam, tapi itu macam kita. So dia pun terbang dekat dengan si hitam tadi ni, dan pun dia kata, budak, gagak, dia kata. Nama dia gagak lah sebab dia hitam kan. Sebab gagak, dia kata, dia tak tahu nama dia gagak, dia tahu dia anak ayam. Okey, dia anak ayam. Dia kata, gagak, okey, apa beza kamu dengan saya? Ya, saya anak ayam, kamu burung. Okey, so kita sebenarnya sama. Kamulah ada anak gagak. Okey, anak gagak yang sama dengan saya boleh terbang. Sebenarnya bukan, saya anak ayam, saya tak boleh terbang. Saya tak boleh terbang. Tapi apa beza kamu dengan mereka? Bunyi mereka cip cip cip, tapi bunyi kamu adalah So, nampak tak? Apa bezanya? So, kamu bukan anak ayam, kamu adalah anak gagak. Bukan. So, oleh kerana dia bertengkar-bertengkar, dia pun bengang agaknya, sepasang burung gagak tadi dia pun terbang. Pada masa lain, dia akan datang situ juga sebab makanan senang dekat rumah tu. Macam-macam ada, okey, yang dia dapat makan, dan dia jumpa lagi anak gagak tadi ni. Okey. Dia kata, okey. Dia kata, anak gagak, okey. Kamu bukan anak ayam, kamu adalah anak gagak. Dan kamu boleh terbang. Dia kata, tak boleh. Aku hanya boleh berjalan saja. Aku tak boleh terbang. Aku tak boleh terbang. Okey, dan itu adalah ibu aku, itu adalah adik-beradik aku. Aku sama aja, cuma warna aku lain sikit, dia kata. Dia kata, so sepasang gagak tadi ni mereka pun masih lagi tidak putus asa, mereka masih lagi convene ataupun masih lagi berkata, dia kata, anak gagak, kamu adalah anak gagak, kamu bukan anak ayam. Kamu boleh terbang, bukan kamu boleh berjalan sahaja. Okey, so senang saja hari ni. Saya nak kamu, kalau nakkan bukti anda adalah anak gagak ataupun anak ayam, kamu kena berjanji satu perkara, anda mesti berjalan ke atas bukit di sana. Ujung sana ada satu bukit, anda cuba berjalan sampai ke ujung bukit tadi dan akan anda nampak buktinya anda adalah anak gagak. Anda tahu tak apa berlaku? So sebab dia pun dah geram bertengkar, okey? Dan dia cuba berjalan sampai ke atas bukit sana, sampai puncak bukit dia kata, so tak ada apa pun. Dia kata, cuba kamu ke depan sikit, kamu akan jumpa ramai orang macam kamu. Maknanya gagak, hitam dan bunyi So kenapa saya nak cerita benda ni? Okey. Sampai di hujung tebing bukit tadi ni, apa yang berlaku? Okey. Seekor gagak ni tadi datang dekat dengan dia di belakang dia. Kamu tengok di bawah sana ada banyak gagak yang sama macam kamu. Boleh terbang. Bunyinya pun sama juga. Dan lepas dia cakap tu, dia pun tendang. Tendang ke terajang lebih kurang macam tu lah. Ataupun tolak ke. Tolak anak gagak tadi. Dan bila dia jatuh ke bawah, dia terkapai-kapai. Okay? So sekarang ni dah bukti anda cuma perlu buka sayap saja. Dan kembangkan. Okey, dan cuba berkepak. Apa yang berlaku oleh kerana orang dah panik kan, bila jatuh nak buat apa, orang cakap dia pun buat saja. Dia just kibas saja. Bersayap-sayap dan dia luruskan sayap dia. Dan akhirnya tuan-tuan, anak gagak ni dia yakin dan percaya sebab apa? Sebab dia boleh terbang. So the moral of story cerita ni sebenarnya saya nak cerita, tak kira lah anda gelap ke, anda terang ke, okey, yang penting anda buka minda. Bila anda jumpa satu peluang bisnes, anda buka minda,
Lepas tu anda fikir, pertimbangkan, okey, bandingkan, macam Azrul tadi bandingkan, dan akan jumpa Forever Living is the best business, satu platform MLM yang sangat-sangat hebat, macam saya fikir 13 tahun dulu. So, apa yang paling penting sekali hari ni, okey, anda ubah cara anda berfikir, okey, join mana-mana kita punya sharing talk, okey, daripada leader-leader, okey. Untuk tambah ilmu, macam cikgu cakap tadi, kita kena belajar, rajin belajar, okey, dan terus belajar, dan akhir sekali anda kena mengajar. Sebab bila kita dah berjaya, tuan-tuan, kita kena cerita dengan orang kelebihan dia. Nak tak nak tu perkara kedua. So, sampai sini saja saya punya sesi. Okey, mudah-mudahan dia bermanfaat. Selamat beramal. Nikmat apakah yang ingin kau nafikan. So, jangan lupa join TikTok Haji Lokman Forever. Jumpa anda berjalan-jalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Yes, no limit. Go, go, go. Go, go, millionaire. Oh, kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire.